Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, review hari ni filem lakonan Tom Holland. Filem yang mana menampilkan beberapa assemble cast pelakon-pelakon yang hebat dalam satu filem. Kita ada Tom Holland, kita ada Bill Skarsgård, kita ada Robert Pattinson, daripada Twilight yang bakal tak lama ni jadi Batman kan. So filem ni tajuknya ialah The Devil All the Time, setan sepanjang masa, kalau kita translate lah. So filem ni aku akan cerita lah. Filem ni memang akan ada orang yang suka, ada yang tak. Tapi macam biasalah, sebelum aku cerita lebih lanjut, filem ni apa yang aku akan cerita ni akan ada spoiler lah. Spoiler, so better kalau kata tak tengok lagi, pergi tonton dulu, lepas tu baru check out video aku. So kita mula. The Devil All the Time ni ialah sebuah filem yang mengisahkan tentang perjalanan beberapa watak. Kita tak boleh nak cerita secara direct tau dia punya perjalanan cerita dia, sebab dia punya watak tu, dia punya penceritaan dalam ni dia ada banyak. Dia ada timeline pasal pembunuh bersiri yang membunuh orang dan ambil gambar bogel. Ada satu cerita. Lepas tu dia ada cerita pasal bapa yang mana berkahwin dengan isteri dia lah. Lepas tu kena kanser, lepas tu mati dan dia tak percaya Tuhan. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu dia ada satu lagi plot pasal anak dia pula, anak kepada bapa tadi ni, yang sayangkan adik dia. Lepas tu adik dia kena bully apa semua kan. So dia selalu buat revenge kepada dia, balas balik lah kepada siapa yang dia bully. Ada juga plot pasal padri Kristian yang mana selalu ambil kesempatan dan menggunakan agama, kira penunggang agama lah, dan sentiasa menggunakan agama tu untuk memuaskan nafsu dia. Banyak plot, tapi setiap cerita-cerita watak-watak ni dia akan ada macam kesinambungan lah. Setiap satu tu dia akan bertemu macam tu. Kita macam tengok sebuah TV series tapi dalam satu filem. Kalau kata TV series mungkin satu episod watak ni, satu episod watak ni, satu episod watak ni. Tapi kalau dalam The Devil All the Time ni, semua watak-watak tu dihimpunkan dalam satu. So jadilah sebuah penceritaan yang banyak layer, banyak watak-watak dengan perjalanan kisah yang tersendiri. Tapi bila kita tonton ni, kita tertanya-tanya macam mana setiap watak ni boleh bertemu antara satu sama lain dan membuka kepada takdir yang memang surprise lah. Basically The Devil All the Time ni adalah filem yang slow burn. Slow burn ni pada aku, kalau hampa tak tahu lah, aku explain ringkasnya, ialah filem yang memang kita memang perlu tonton dan kita tak boleh expect dia terlalu laju. Pace filem ni memang dia perlahan, tapi setiap watak dan perjalanan cerita tu still kita boleh rasa dan kita masih mahu tahu apa yang bakal berlaku kepada watak-watak tersebut. Aku cukup suka sebab filem ni ada narrator. Narrator ni uniknya, siapa narrator ni? Narrator ni ialah penulis novel asal The Devil All the Time ni. So narration daripada narrator ni sedikit sebanyak membantu kepada penonton macam aku ni yang kadang-kadang tak dapat nak melihat ataupun menafsirkan sesuatu yang tersirat tu secara macam direct lah. So keperanan narrator ni ialah untuk memudahkan kita melihat watak-watak tu secara terang. Kita tidak perlu tengok reaksi muka terlalu banyak. So kita boleh santai-santai, kita boleh tengok, tapi pada masa yang sama kita boleh rasai apa itu pengalaman watak-watak tersebut dari dalam. Itu antara sesuatu yang menarik lah. First half filem ni, aku cukup suka first half filem ni lah. First half filem ni dia ada watak-watak lakonan Bill Skarsgård tu yang berlakon jadi clown tu dalam filem It tu. So ini adalah penceritaan dia, separuh masa dalam 45 minit macam tu lah. Itu adalah babak ataupun bahagian-bahagian yang paling menarik pada aku, sebab ianya ada cerita love story. Love story tentang seorang anak yang tak berapa nak percaya kepada Tuhan, tapi akhirnya dia terpaksa dan cuba untuk faham lah bahawa agama itu ada
dan kita memang perlu dan meminta dan berdoa kepada Tuhan. Tapi what happen is ketika isteri dia kena kanser, dia kata macam Tuhan tu tak tolong dia lah kan. So akhirnya dia bunuh diri dan tinggalkan anak dia. Okey, dan selepas dalam 45 minit macam tu, okey, tinggallah kisah anak dia ni. Okey, anak kepada Bill Skarsgård ni lakonan Tom Holland. Okey, bila dekat situ dia dah switch cerita ni kepada macam cerita moral dan kemasyarakatan lah. Elemen agama tu pun ada. Okey, sebab padri yang lakonan Robert Pattinson ni, ini yang menarik. Okay, sebab padri Robert Pattinson ni adalah padri yang memang penunggang agama kan, penunggang agama yang memang tak disukai oleh gereja penganut-penganut Kristian di sana. Dan dia punya peranan dalam cerita ni ialah dia berkait dengan adik kepada Tom Holland ni, adik angkat lah sebenarnya. Kenapa ada Tom Holland adik angkat, nanti kena tengok sendirilah. Basically memang filem ni unexpected. Okay, unexpected. Kita just kena tonton je sebab filem ni dia macam live tau, macam penceritaan kehidupan. Dia tidak ada plot yang memang khusus. Jadi kita just tonton dan lepas habis tu kita just reflect kan, bahawa sebenarnya mungkin dalam live ni kita sometimes we need to percaya pada agama kita, itulah penting lah. Tapi agama juga kita perlu percaya, dan apa yang kita decide kita perlu buat juga. Susah sebenarnya aku nak explain dia punya tersirat tu, tapi basically ialah tentang persoalan tentang agama, persoalan tentang moral masyarakat. Okey, banyaklah. Bila kalau kita tengok filem ni dan kita berbual tentang setiap karakter filem ni, memang akan ada sesuatu yang akan diperbincangkan. Okey, memang filem ni dibina untuk membuatkan orang untuk berbual-bual dan bersembang-sembang. Okey. Filem ni memang apa yang aku cakap tadi lah, agak slow tapi still kita boleh layan. Cuma kalau siapa yang expect filem ni ada action, tak ada pun. Okey, filem ni memang tidak ada action sangat. Drama memang layan. Okey, sebab elemen drama dia memang cukup cantik. Lakonan Robert Pattinson memang power. Lakonan Tom Holland pun, sebab kita selalu tengok dia dalam watak-watak yang budak-budak kan, macam dalam filem Spider-Man. Tapi ini adalah watak dia yang sangat matang. Macam kita dah tengok Jennifer Lawrence kan, sebelum tu kita tengok dalam Hunger Games. Saya tengok Hunger Games sangat dia watak yang biasa-biasa. Lepas tu semakin dia dah matang tu, dia dah pakai watak yang berat-berat. Same goes to Tom Holland lah. Okay, lepas tu kita ada Bill Skarsgård, yang pada aku penampilan dia memang sekadar biasa-biasa sahajalah. Sebab watak dia pun awal-awal saja dalam 30 minit macam tu. So pada aku Devil All The Time ni memang layan. Okay, bagi siapa yang suka filem yang slow burn. Okay, sebab filem slow burn kadang-kadang ni dia terlalu slow sampai kita menguap. Tapi The Devil All The Time, bila dia setiap watak tu kita macam nak tahu apa yang berlaku seterusnya. Especially lah kan, timeline yang aku suka ke dalam filem ni adalah penceritaan watak pembunuh watak pembunuh bersiri tu, yang memang aku tak tahu dan tak duga macam mana watak ni yang memang terasing daripada timeline watak-watak lain. Dia memang terpisah, dia macam ada kisah sendiri, tapi tempat yang sama. Okay, dan macam mana watak pembunuh bersiri ni boleh berkait dengan Tom Holland dan juga dia punya event-event dalam filem ni. Itu memang antara yang pada aku sangat cantik lah. Okay, so The Devil All The Time ni memang okey kalau siapa yang suka slow burn. Okay, slow burn itu sajalah aku nak cakap. Okay, kalau siapa yang memang tak suka drama-drama ni, memang tak cakap tak apalah, memang tak suka pun kan. Kalau aku okey. Okay, sebab one thing yang aku memang suka pasal film ni, sebab dia ada narration lah, itu yang aku cakap tadi kan. Narration tu membantu untuk kita merasai apa yang kat dalam watak tu. So ianya lebih deep dan kita boleh layan dengan lebih terang. Kita tak perlu nak tengok reaction dia sangat sampai menguap, kita tak perlu. Okay, so itu sahaja review ringkas. Tak berapa ringkas daripada aku lah. Okay, so itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Okay, Assalamualaikum.